Seperti yang ditegaskan oleh Putatan yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri sudah pun menegaskan bahawa lawatan Presiden Obama ke Malaysia tidak ada kaitan dengan TPP, walaupun ada pihak yang mendakwa bahawa TPP akan ditandatangani pada masa Presiden Obama melawat Malaysia. Ada juga menyatakan bahawa lawatan inilah untuk menekan Malaysia supaya tanda tangan TPP. Ini andaian-andaian yang tidak benar. Maka demonstrasi yang dirancang, yang ada 1-2 yang bermula 17 September lalu tidak harus diadakan, ya, kerana kita belum buat keputusan. Dan apapun seperti yang disebut oleh Yang Amat tadi, kita telah mengadakan banyak pertemuan, ya. Caucus Parlimen telah ditubuhkan. Saya sendiri jumpa 2 kali. Saya terus saya ceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Saya ceritakan, saya bentangkan pendirian Malaysia. Ada Yang Berhormat depan saya ini yang hadir dalam pertemuan-pertemuan yang saya adakan. Saya telah mengadakan 2 hari terbuka. Yang pertama 1 Ogos yang lalu yang dihadiri oleh 1,400 orang mewakili pelbagai kepentingan. Saya telah jelaskan seterang-terangnya. Yang kedua 10 September juga mengenai TPP, dihadiri 500 orang peserta mewakili pelbagai kepentingan. Yang pertama, saya sedia maklum ramai tak kurang puas hati kerana banyak soalan tak dapat dijawab suntuk masa. Tapi 10 hari bulan kesemua 10 September kesemua soalan dijawab, ya. Selain itu, saya juga adakan satu pertemuan tertutup dengan 100 wakil, kira-kira 50 NGO mewakili semua pihak pembangkang, kerajaan, luar negara, Third World Network pada 6 September yang lalu. Juga untuk makluman ahli berhormat, telah diadakan beberapa wawancara TV, beberapa interview dengan media dan kita akan terus adakan. Saya bagi jaminan pada ahli berhormat daripada Barisan Nasional dan Pembangkang, pintu saya sentiasa terbuka dan saya akan terus memberi penjelasan bukan sahaja pada ahli berhormat, mana-mana pihak di Malaysia kita akan terus mengadakan pertemuan perbincangan untuk maklumkan kedudukan terkini kerana perkara ini perkara yang besar. Sudah pasti kita tidak boleh paksa rakyat Malaysia untuk menerimanya. Kita perlu mendapat kefahaman yang mendalam dan kita perlu mendapat dengan izin buy-in, persetujuan ramai. Kalau kita dapat persetujuan 100%, memang tak mungkinlah mana-mana nak buat, tak mungkin dapat. Tetapi yang penting bagi kami dalam kerajaan memberi penerangan dan alhamdulillah setakat ini semakin ramai yang memahami perkara ini dan kita harap mereka yang bercadang untuk mengadakan demonstrasi hentilah, ya, kerana kita telah mengadakan banyak pertemuan termasuk dengan ahli-ahli pembangkang dalam parlimen yang mulia ini. Kita belum buat keputusan dan keputusan kita tertakluk kepada beberapa perkara. Yang pertama ialah 2 kajian kos faedah yang sedang berlangsung. Yang kedua sudah pasti berdasarkan kepada beberapa engagement dengan izin yang akan terus diadakan dengan pelbagai pihak yang mewakili pelbagai kepentingan yang menyokong dan yang menentang TPP. Ya, Ratang Panjang. Terima kasih terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apapun perjanjian kita buat, kita tidak mahu kita mendapat untung secupak, rugi segantang. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, siapakah yang terlibat yang menjadi tim perunding bagi pihak Malaysia dan bagaimana cara pemilihan dibuat dan apakah wakil-wakil kerajaan negeri dilibatkan demi untuk menjaga kepentingan kerajaan negeri khususnya negeri-negeri Pakatan Rakyat, apakah mereka juga dilibatkan dan apakah terma-terma pembatalan perjanjian setelah kita tangani perjanjian, sekiranya kita nak batalkan perjanjian, apa syarat-syarat untuk kita menarik diri dalam perjanjian? Minta penjelasan. Ya, silakan. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat dan terpanjang, dasar perdagangan di bawah bidang kuasa tanggungjawab saya. Ya, saya bertanggungjawab kepada pelaburan, perdagangan dan dasar perdagangan. Itu 3 perkara teras yang merupakan kerja saya. Ya, menggalakkan pelaburan dalam dan luar negara, menggalakkan perdagangan dan melibatkan ataupun terlibat dalam perundingan-perundingan berkaitan dengan perdagangan ataupun trade policy, dasar-dasar perdagangan. Siapa terlibat oleh kerana perkara ini melibatkan MITI, kementerian saya, maka sayalah yang terlibat, ya, secara langsung. Ini bukan tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri ke pelajaran, ya, tidak banyak kaitan dengan pelajaran. Dalam kerajaan kita bagi tugas, maka saya memegang amanah berkaitan dengan dasar perdagangan dan TPP dan FTA ini termasuk bidang tugas saya. Oleh kerana saya bertanggungjawab, maka kita ada pegawai, ya, pegawai dipilih, kita ada pegawai ini bertanggungjawab A, B, maka mereka lah yang bertanggungjawab dan yang mereka tanggungjawab itu hendaklah
berunding berasaskan pada mandat diberikan. Mandat diberikan oleh Kabinet. Setiap perundingan diadakan, kita ada perbincangan dengan rakyat, ya, dan banyak pandangan ahli berhormat kita ambil kira. Ya, berkaitan dengan harga ubat, berkaitan dengan perolehan kerajaan, berkaitan dengan syarikat milik kerajaan. Pandangan yang berhormat diambil kira. Ya, pandangan Jasin semua diambil kira, dan sebenarnya pendirian kita adalah berasaskan pandangan oleh rakyat. Jadi pegawai dipertanggungjawabkan untuk berunding, tetapi berdasarkan mandat. Mereka dipilih berdasarkan tugas kepakaran mereka. Setengah mereka telah terlibat dalam bidang ini berpuluh tahun. Kita ada 21 kumpulan kerja dan kita ada satu ketua perunding, dan setiap kumpulan kerja diketuai oleh seorang pegawai kanan kementerian berkenaan. Umpamanya berkaitan dengan paten, maka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Pengguna Koperasi terlibat, ya. Berkaitan dengan perolehan kerajaan, Kementerian Kewangan merupakan ketua. Berkaitan dengan financial services, Pengamatan Kewangan, maka Bank Negara jadi ketuanya. Hal undang, Peguam Negara ketuanya. Itu cara kaedah kita bekerja dalam kerajaan. Jadi dasar perdagangan, saya bertanggungjawab, pegawai saya menjadi ketua perunding, tetapi ada 21 pasukan petugas dan ia diketuai oleh pegawai yang pakar dan bidangnya, pegawai kementerian yang berkenaan. Kerajaan negeri, kita mengadakan beberapa perbincangan. Apabila melibatkan balak, melibatkan tanah, Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa ini kuasa negeri. Maka dalam perbincangan kementerian berkenaan yang negeri, juga dalam perundingan kita nyatakan tegas bahawa ini tak boleh kita rundingkan kerana ini kuasa negeri. Jadi ada perundingan dengan negeri, berkaitan hal-hal negeri lah. Kalau tak melibatkan negeri, sudah pasti kita tidak ada perundingan. Tetapi apapun, hari terbuka 1 Ogos, hari terbuka 10 September, kita buka untuk semua. 1,400 orang hadir, dan 10 hari bulan September semua hadir. Maka negeri boleh hadir dalam pertemuan-pertemuan, dan jika negeri-negeri perlukan taklimat, kita tidak ada masalah. Kita terus dalam perkara ini, tidak ada apa yang nak disembunyikan, ya, dan kita sanggup untuk memberi penjelasan kepada negeri-negeri yang memerlukan penjelasan. Tetapi saya ingin tegaskan bahawa kita mengambil kira kuasa dan hak negeri berdasarkan Perlembagaan Malaysia dalam merundingkan TPP. 3 perkara. Yang pertama, Perlembagaan Malaysia. Yang kedua, kuasa-kuasa negeri. Yang ketiga, dasar-dasar utama negara. Itu merupakan dengan izin parameters yang kita gunakan, dan ini kita ditentukan oleh Kabinet Malaysia, dan juga ahli-ahli Parlimen juga memberi pandangan. Terima kasih. Datuk. Ya, Kalabakan. Pakai depan je, Pak. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya berdiri, saya tahu peraturan, tetapi soalan saya nombor 94 hari ini sama-sama TPPA punya. Ya. Itulah sebab saya bangun. Ya. Sebab Jadi itu saya benarkan. saya mau kepastian. Saya pun ada juga. soalan juga, Speaker. Tapi kenapa dibagi sebelah sana ya 2 orang? Saya bangun untuk memastikan saja bahwa memastikan saja bahwa soalan ini, kerana ini tanya persoalan daripada rakyat. Jadi saya mau supaya Menteri memastikan kepentingan politik, ekonomi terjamin apabila kita menandatangani ini persetujuan TPPA ini. Itu saya mau dari Menteri sebab saya mau kena rekod dalam Parlimen. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kalabakan. Kita sedang dalam proses untuk menjalankan 2 kajian. Yang pertama, kajian kepentingan negara. Melihat kepada kepentingan politik, ekonomi secara keseluruhan. Dan sekiranya kajian ini menyatakan bahawa ia tidak mendapati kepentingan negara ataupun menjejaskan kepentingan negara, sudah pasti ia menjadi satu pertimbangan yang relevan sebelum kerajaan membuat suatu keputusan muktamad. Jadi belum muktamad lagi, kajian sedang dilaksanakan, dan soalan yang berhormat daripada Kalabakan itu akan diambil kira dalam kerajaan menentukan terma rujukan ataupun terms of reference kajian yang maksudkan tadi. Jadi kalau kajian ini menyatakan bahawa ia menjejaskan kepentingan negara, sudah pasti kita akan mengambil kira hasil kajian tersebut. Jadi saya nak bagi jaminan kepada rakyat bahawa kita tidak akan buat sesuatu yang akan menjejaskan kepentingan rakyat ataupun kepentingan politik ataupun kepentingan ekonomi negara.